kita akan belajar tajuk baru, iaitu kita panggil sebagai fa'lun. Okey, fa'lun. Macam mana ejaan fa'lun? Fa, ain, lam. Fa'lun. Tanilah eja. Dia baris bawah ni, baris ni mati, jadi baris depan. Ataupun tani fa'lun. Ni ada pun ejaan kat sini kan. Okey, jadi pengenalan. Pengenalannya, fa'lun tu adalah kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Melayu, kata kerja lah kan. Dalam bahasa Inggeris tu apa dia? Kata kerja kita panggil verb. Tapi dalam setiap bahasa ada cara tersendiri. Macam kita belajar dalam bahasa Melayu, kata kerja ni dia berkait dengan perkataan imbuhan, imbuhan ber, imbuhan mengkan, imbuhan meni dan sebagainya. Itu cara bahasa Melayu. Bahasa Inggeris pula, verb yang kita belajar ada banyak jenis. Sama ada dia past tense ke, present tense ke, past participle ke, macam-macam dalam kata kerja yang bahasa Inggeris. Begitu juga bahasa Arab. Bahasa Arab pun kita ada cara kita tersendiri. Maksudnya tiga-tiga bahasa ni dia ada cara masing-masing. Kita tak boleh kata bahasa Melayu tu sama macam bahasa Inggeris. Dia nampak sama tapi dia ada cara tersendiri, ada kaedah masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Arab, ada kaedah dia. Dalam bahasa Arab, kata kerja ni, fa'lun ni, dia terbahagi kepada 3 jenis ataupun 3 bahagian. Apa dia? Yang pertama kita panggil fa'lun madhi. Fa'lun madhi. Yang ni kita akan matikanlah. Fa'lun madhi. Yang kedua, fa'lun mudhari'. Ni fa'lun mudhari'. Dan yang ketiga kita ada fa'lun amar. Jadi bila orang sebut fa'lun tu jangan lupa ada 3 benda. Apa dia? Madhi, mudhari', amar. Apa dia 3-3 ni? Kita akan tengok satu-satu. Jadi fa'lun madhi, fa'lun tadi ada 3 bahagian ataupun 3 jenis lah. Yang pertama kita panggil fa'lun madhi. Apa yang maksud dia? Secara ringkasnya fa'lun madhi ni adalah fa'lun ataupun kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah berlaku. Berlaku. Kalau bahasa Inggeris kita panggil apa? Verb yang telah berlaku. Kita panggil apa? Past tense. Melayu kita tak ada istilah yang telah berlaku. Saya tak sure. Biasa bahasa Melayu dia berkait dengan imbuhan lah. Tapi bahasa Arab ada. Kita panggil istilah iaitu fa'lun madhi. Okey, dalam bahasa Inggeris past tense tu ada tanda dia kan? Sama macam bahasa Arab. Ada tanda dia juga yang menunjukkan dia adalah kata kerja yang telah berlaku. Nanti kita akan tengok. Fa'lun mudhari' pula adalah perkara yang sedang berlaku. Okey, bahasa Inggeris kita panggil apa? Present tense. Dalam bahasa Arab kita panggil fa'lun mudhari', perkara yang sedang berlaku, perbuatan yang sedang ataupun akan berlaku. Dua. Biasa kita akan guna akan pun kita akan guna istilah fa'lun mudhari', dan yang sedang kita buat pun kita akan guna fa'lun mudhari'. Last kali ni special sikit ni, tak ada dalam bahasa Melayu, tak ada bahasa Inggeris, iaitu fa'lun amar. Apa maksud amar? Amar tu maksudnya adalah arahan. Fa'lun amar tu adalah kata perintah. Jadi dalam bahasa Arab fa'lun ni terbahagi kepada 3. Dengan kata lain, contohnya lah perkataan tu menulis. Menulis dalam bahasa Arab kataba. Alright. Okay. Perkataan kataba ni dia akan berubah bila dibentuk tambahan ya ke, tambahan apa ke untuk menunjukkan dia adalah fa'lun madhi. Dan juga akan ada tambahan juga untuk menunjukkan dia fa'lun mudhari'. Begitu juga dia akan berubah ada tambahan huruf yang menunjuk kepada fa'lun amar. Maksudnya kataba tadi tu kita boleh guna perkataan sebagai telah menulis, sedang menulis, akan menulis ataupun tulislah. Nampak tak? Daripada perkataan kataba ni boleh kita ubah jadi fa'lun madhi, fa'lun mudhari' dan juga fa'lun amar. Macam mana nak ubah? Kita akan tengok satu-satu. Okey. Mula-mula fa'lun madhi ni typo ada titik ni. Okey, fa'lun madhi. Kita taklah titik kat dia ni. Fa'lun madhi. Apa tadi saya kata? Perbuatan. Bukan perkara tak. Jangan guna istilah perkara. Perbuatan yang telah berlaku. Fa'lun madhi, perkataan dia, satu perkataan tu mestilah sekurang-kurangnya ada 3 huruf. Sekurang-kurangnya 3 huruf. Contohnya kataba, qara'a ataupun koma. Okay, 3-3 ni ada 3 huruf. Ni paling minimum. Huruf fa'lun madhi kena ada 3 huruf paling minimum. Kataba maksud dia apa? Kataba tulis, qara'a baca, koma berdiri. Jadi 3-3 ni adalah dalam bentuk fa'lun madhi. Dia macam bagi contoh dah kan. Jadi kataba ni maksud dia telah tulis, qara'a telah baca, koma
telah berdiri. Sebab ni adalah perkataan dalam bentuk fi'lun madi. Fi'lun madi ialah kata kerja yang menunjukkan perbuatan masa lalu. Perbuatan yang telah berlaku lah, perbuatan dulu. Kita boleh terjemahkan dengan makna telah ke, sudah ke. Macam itulah. Maksudnya kita guna telah. Dalam fi'lun madi, dia ada tanda-tanda dia. Antara tanda-tanda fi'lun madi ialah yang pertama, hujung fi'lun berbaris fathah. Apa maksud fathah? Baris atas. Maksud fathah tu berbaris di atas. Maksudnya baris atas kan? Kataba baris atas, qur'a baris atas, koma baris atas. Itu satu tanda dia. Yang kedua, atas mesti baris atas lah. Yang kedua, dihubungkan dengan ta ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis ni ta yang buka ni lah, bukan ta tutup tu. Ta tutup tu ta marbutah. Ta ta'nis ni ta terbuka. Macam mana macam ni lah. As-sakinah. Apa maksud sakinah? Sakinah tu sukun. Sukun maksud dia. Kat sini maksud dia sakinah ni membawa maksud baris semati lah. Baris pun. Jadi di hujungnya jika fi'il itu dilakukan oleh mu'annas. Apa dah maksud mu'annas? Perempuan. Okey. Untuk fi'ilun yang perempuan melakukan perbuatan tersebut, fi'ilun tu akan ada ta ta'nis di belakang. Contohnya katabat. Nampak tak? Ta marbutah. Ta terbuka ni. Ta biasa yang mati. Jadi ni antara salah satu tanda fi'lun madi. Okey, ni kalau dia dilakukan oleh mu'annas. Itu tanda yang kedua. Perkataan sakinah ni lah tah. Contohnya katabat. Katabat. Saya tak nak bagi contoh lain dulu. Kita ambil contoh yang ada dulu. Katabat. Contoh. Ni. Kata ni suka mana? Huruf ta ni lah. Ta yang berbaris mati. Sakinah tu bukan maksud bahagia, mawadah semua tu untuk membawa maksud sukun. Tanda sukun. Tanda sukun tanda apa? Tanda mati. Katabat. Tak mati ni. So ni katabat ni adalah untuk hiya. Untuk perempuan dia seorang. Kalau katabat ni untuk huwa. Okay. Tanda yang ketiga ni katabat ni sama lah macam katabat tadi. Cuma katabat ni adalah untuk hiya. Katabat adalah untuk huwa. Kadang-kadang ada kalimah qad di awal fi'lun. Kalau nampak perkataan qad ni kan, qad ni membawa maksud telah. Dia macam satu tanda taukid ataupun penegasan untuk nak kata benda telah berlaku. Itulah ni kata lainnya. Contoh ayat qad qamat as-salah. Telah didirikan solat. Satu lagi tanda tambahan huruf. Contoh perkataan katabah ni kan. Satu lagi tanda tambahan huruf macam ta ke alif ke berada di belakang. Maksudnya kat depan tu tak ada apa-apa tambahan huruf lah. Tu salah satu lagi tanda madi. Dia ada tambahan huruf dia dekat belakang. Contohnya kat tak tanis ni kan. Katabat ni contoh dia. Tu satu lagi contoh dia punya tanda tau. Dia punya tambahan huruf tu berada di hujung perkataan fi'lun. Bukan berada di hadapan. Apa tambahan dia? Jom kita tengok. Dalam bahasa Arab kita panggil jadual ni kita panggil sebagai wazan ataupun takrif. Takrif fi'lun pun betul juga. Okay. Jadi macam yang kita belajar sebelum ni. Untuk perempuan ke lelaki ke mesti perkataan dia beza-beza. Lepas tu dia beza-beza lagi dari segi bilangan. Sama juga untuk fi'lun. Untuk seorang lelaki dia kita akan guna istilah lain. Untuk dua orang lelaki dia kita akan guna istilah lain. Untuk tiga orang pun kita akan guna istilah lain. Begitu juga untuk perempuan. Ada perkataan istilah lain. Dia sama cuma dia ada tambahan huruf dalam perkataan root word ataupun kata dasar untuk kata kerja tu tadi. Contohnya seperti dalam jadual yang kita nampak sekarang ni. Huwa. Okay, apa maksud huwa? Dia seorang lelaki. Kalau ayat tu kita guna untuk dia seorang lelaki. Satu lelaki. Huwa. Kita boleh guna kata kerja dia menggunakan wazan fa'ala. Fa'ala. Contohlah kata kerja lain. Kataba. Jadi huwa kataba. Kalau nak tulis cakap dia lelaki tu telah menulis. Okey, ingat fi'il madi ialah perkara yang telah berlaku. Jadi kita akan kata huwa kataba. Yang ni maksud dia huwa fa'ala. Fa'ala tu maksud dia buat ataupun melakukan. Jadi dalam bahasa Arab untuk ta'rif ni ataupun wazan ni memang kita akan guna perkataan fa'ala je. Senang nak faham. Kira macam apa-apa wazan pun kita akan guna daripada perkataan fa'ala. Kita tak akan gunakan perkataan kata kerja lain. Kita akan guna perkataan
perkataan fa'ala tu sendiri. Nanti pun next topik pun kita akan guna perkataan fa'ala juga yang membawa maksud buat ataupun melakukan. Jadi contohlah kata kerja koma. Untuk huwa kita akan letak sebagai koma. Okey, ko alif ma juga. So samalah dia punya fi'il tu. Kemudian tu huwa, satu lelaki, huma, dua lelaki untuk dia. Okey, dia. Kita akan panggil fa'ala. Okey, la tadi ada tambahan alif kat belakang. Fa'ala. Jadi bila tambahan alif tu, bila kita sebut pun, kalau kita baca dalam buku ke apa ke, kita nampak perkataan ni, kita kena panjangkan dalam tu sebanyak 2 harakat. Kalau kita tak panjangkan, nanti dia akan bunyi sama macam yang ke atas ni. Jadi kalau dia dua lelaki, dia dua orang ataupun 2 orang lelaki, Ahmad dengan Muhammad contohnya, guna fa'ala. Kalau Ahmad saja fa'ala. Okey, contoh daripada katabah, apa yang akan jadi? Jadi apa? Kalau katabah, dia akan tambah alif lah kat belakang tu. Katabah, contoh akan tambahan alif sahaja je. Contohlah katabah, kita akan tulis katabah gitu. Katabah tu untuk 2 lelaki. Kalau 3 lelaki, kita akan guna fa'alu. Nampak tak? Ada tambahan wa alif dan huruf lam yang pada atas tadi dah tukar kepada baris dhammah. Nampak? Jadilah fa'alu. Mereka telah buat. Okey. Daripada katabah, apa jadi kepada home? Kalau buat home jadi apa? Katabu. Bu tu u tu buat dua huruf sikit. Berpanjang sikit kan? Katabu. Macam mana je? Tambah je lah. Tambah je alif, buat alif tu. Kita ambil ikut betul-betul. Okey, baris pun sama. Katabu. Itu untuk lelaki dia. Wa huma hum. Jadi cara nak hafal macam mana? Wa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu. Cara kita nak menghafal. Jangan hafal yang ni saja. Kena hafal sekali dengan kata ganti diri ni. Seterusnya untuk perempuan. Ni untuk lelaki. Yang ni semua lelaki. Lelaki. Okey, yang ni semua perempuan. Ini pun perempuan. Okey, perempuan macam mana? Macam kita kata tadi kan, ada ta'nis dekat belakang. Jadilah fa'alat. Daripada katabah, apa jadi kepada perkataan katabah tu kalau kita nak guna kia? Dia perempuan seorang. Katabat. Dia tak ada formula, ni lah formula dia. Ni dia formula dia. Saya tak boleh buat formula lain lah. Kita kena ikut formula ni je. Katabat. Tak ada formula lain. Tu je. Kena hafal je lah. Nak ingat kena hafal. Tak hafal tak ingat lah. Gitu. Katabat. Ni baris tapi kalau huma, tambahan apa? Untuk 2 orang dia perempuan. Kita akan tambah ta. Daripada fa'ala tu kita akan tambah ta. Iaitu ta alif. Jadi katabat. Katabah tadi akan tukar kepada apa dia? Katabata. Betul. Katabata. Gitu. Katabata. Alright. Kalau huna macam mana? Tambahan apa? Huna ada 2. Dan 2 tambahan. 2 perubahan dia. Yang pertama, lam tadi tu akan tukar kepada baris mati. Dan yang kedua, ada tambahan huruf nun yang berbaris di atas. Jadi, kalau ayat itu kita panggil sebagai fa'alna. Jadi, daripada katabah tu, apa jadi kalau huna? Katabna. Bagus. Pandai dah semua orang ni. Macam tu lah. Na tu tak ada alif tau. Tak ada alif apa. Katabna. Banyak baris mati. Begitulah. Okey? Senang ke susah? Senang je. Cuba hafal. Macam saya nak hafal. Wa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, ma fa'alata, hunna fa'alna. Ini untuk kata-kata diri ketiga ataupun kita panggil sebagai dia dan mereka bagi lelaki dan perempuan. Jom kita tengok macam mana pula kata ganti diri yang kedua. Siapa kata ganti diri yang kedua? Dalam bahasa Melayu dia apa? Apa kata ganti diri yang kedua dalam bahasa Melayu kita panggil? Kamu ataupun awak dalam bahasa Melayu. Okay, jadi pertama anta. Ini untuk kamu. Anta. Kita akan letak sebagai fa'alta. Fa'alta. Lam tu kita akan matikan. Ta tu tambahan huruf okey, kalau katabah tadi, anta, kita akan kata sebagai anta apa? Katabta. Itulah katabta tu macam mana? Katabta. Itu je. Dia lain tau dengan yang ni. Yang ni katabat. Jadi kalau sebolehnya,
kalau awak guna perkataan ni, rajin-rajinkanlah diri tu untuk bariskan huruf ni. Okey? Ada orang tanya tu, ada tak fi'il berhubung dengan dhamir? Bukan dhamir mufasil, dhamir muttasil. Dhamir mufasil tak boleh berhubung dengan apa-apa. Dhamir muttasil je boleh berhubung. Ada. Kan sebelum kita dah belajar, dhamir ni boleh dihubungkan dengan apa? Dengan isim, dengan fi'lun dan juga dengan harfun. Kemudian, antuma. Antuma untuk dua orang, kamu, dua orang lelaki. Kita akan tambah apa? Antuma senang je. Tambah tuma je kat belakang. Lam tu tukar kepada lam mati. Jadilah fa'al tuma. Okay, kalau kataba tadi, kalau antuma kita panggil apa? Katab tuma. Antum, fa'altum. Fa'altum sama. Tuma dengan tuma. Tum ni senang nak hafal sebab dia sama kat belakang ni kan. Tuma tu tum. Fa'altum. Jadi, kataba tadi akan tukar kepada katabtum. Bagus. Saya eja pun boleh kan. Slow. Takkan saya nak bagi semua. Cuba eja sendiri pula. Anti. Beza dengan anta tadi. Anta. Ta kat belakang kan. Anti. Baris bawah ti dah kat belakang. Jadilah fa'alti. Antuma, fa'altuma juga sama dua ni. Dua ni macam sama. Last sekali antuna, fa'altuna. Senang je. Untuk yang kata ganti diri yang kedua ni senang je. Sebab dia ambil yang hujung diri je. Lepas tu kita tambah kat belakang dia. Gitu je cara dia. Tak susah pun. Okay, last sekali. Apa dia last sekali? Adalah untuk kata ganti diri yang pertama. Iaitu ana dengan nahnu. Ana tu saya, nahnu tu kami atau kita. Okay, ana kita akan guna perkataan fi'il dia macam mana? Fa'al tu. Kalau daripada katabah tu akan jadi apa? Katab tu. Betul. Okay. Nahnu fa'alna. Nampak tak? Tu kan? Na. Jadi katab na. Kalau hafal senang je nak ingat. Kerana huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, ma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antuna fa'altuna, ana fa'altu, nahnu fa'alna, hakaza tasrif fi'lun madi. Jadi, kita testing lagi sekali. Tadi tu perkataan kataba. Okey, kita tukar kepada perkataan jalasa. Jalasa. Jadi, kalau untuk fa'ala, jalasa. Alright. Okey, huwa jalasa. Huma jalas. Hum jalas. Hiya jalasat. Huma jalasata. Jangan jalasta. Jalasata. Ta ni. La tu tak mati huma. Hunna jalasna. Anta jalasta. Antuma jalastuma. Antum jalastum. Anti jalasti. Antuma jalastuma. Antunna jalastunna. Ana jalastu. Nahnu jalasna. Okay, lam tu matikan. Bukan jalastuna, jalasna. Bukan jalasuna, jalasna. Sa tu kita matikan. Begitulah cara nak tukar kepada fi'lun madi. Nak tengok contoh ayat? Ni contoh ayat. Contoh ayat. Tengok belah sini dulu Nampak ke? Okay, huwa qara'a. Huma qara'a. Dua orang lelaki telah membaca. Hum qara'u. Mereka telah membaca. Ini untuk huwa. Untuk hiya qara'at. Dia telah membaca. Perempuan. Huma qara'ata. Dua orang perempuan telah membaca. Hunna qara'na. Tiga orang perempuan telah membaca. Macam mana cara nak guna anta? Okay, biasanya untuk anta, untuk kamu ni, kita akan banyak dalam dari segi soalan sama-sama kita. Biasa jaranglah kalau ada je ayat kita buat macam tu kan. Kita nak bagi tahu orang tu kan. Tapi ni contoh yang ada dalam internet ni, dia bagi dalam bentuk tanya soal. Ayat soalan. Contohnya, Maza fa'alta amsi. Apa yang awak buat? Kamu buat lelaki seorang semalam. Orang ni tanya. Dia siapa kat orang ni? Anta. Ini dia tanya untuk dua orang. Antuma. Maza fa'altuma amsi. Apa yang awak berdua buat semalam? Telah buat semalam. Itu dia tanya dua orang ni. Antuma. Lepas tu dia tanya pula tiga orang lelaki. Antum. Maza fa'altum amsi. Apa yang awak telah buat semalam? Itu untuk lelaki lah. Anta, antuma, antum. Macam mana anti, antuma, antuna? Contohnya, Maza fa'alti amsi. Apa yang awak telah buat semalam?
buatlah kamu ke awak ke bolehlah untuk seorang perempuan. Ataupun untuk dua orang macam mana kita guna? Maza fa'altum ma'amsi. Kalau ramai, orang ni tanya semua orang ni, perempuan ni, maza fa'altuna amsi. Inilah contoh-contoh ayat simple, ayat mudah lah ni kata lain. Bawah ni lagi banyak ayat. Contoh ayat, huwa jalasa, dia lelaki telah duduk. Huma jalasa, dua, mereka berdua telah duduk. Ya namat, dia perempuan telah tidur. Hunna ninna, mereka semua telah tidur. Okey, untuk perkataan nama dengan qiraah semua tu ada cara yang lain sikit. Kadang dia ada berubah sikit. Yang ada huruf yang ada alif kat tengah, alif kat depan atau alif kat belakang. Yang tu ada cara sikit nak buat tu. Nanti kita akan belajar topik lain. Antum masyaitum, telah berjalan. Kamu semua telah berjalan. Anti masyaiti, kamu perempuan telah berjalan. Ana kumtu, saya telah berdiri. Nahnu kumna, kami telah berdiri. Ini salah satu contoh ayat lah. Ayat yang sangat simple lah sebab dia ada subjek dengan pembuat fa'il dengan fi'lun sahaja. Tak ada huraian lebih. Jadi ini sangat-sangat ringkas lah ayat dia. Tapi dah jadi satu ayat. Kemudian kita belajar topik yang seterusnya. Pembahagian fi'il yang seterusnya iaitu kita panggil dalam bahasa Arab fi'lun mudhari'. Apa maksud fi'lun mudhari'? Macam saya kata tadi lah, merujuk kepada sedang berlaku ataupun akan berlaku. Contoh kalau kita nak buat ayat masa depan kan, contoh saya nak cakap saya akan pergi ke Kuala Lumpur. Jadi kita akan ambil pergi tu, kata kerja pergi tu dalam bentuk mudhari'. Okey, bukan dalam bentuk madi. Okey, apa tanda dia? Tanda dia yang pertama iaitu mempunyai salah satu dari huruf ni. Ada alif ke, nun ke, ya ke ataupun ta. Dekat mana? Dekat hadapan. Dekat hadapan. Tadi fi'lun madi beza fi'lun madi dengan mudhari' ni dia yang paling jelas, iaitu fi'lun mudhari' tambahan huruf ni dekat belakang. Fi'lun madi tambahan huruf ni dekat belakang. Beza dengan fi'lun mudhari' tambahan huruf ni dekat hadapan. Hadapan perkataan tu. Contohnya, daripada perkataan jalasa tadi, bila dia jadi sedang berlaku, kita akan tambah ya kat depan tu. Untuk huwa. Jadilah yajlisu. Contoh dia. Apa yajlisu? Sedang duduk. Dia sedang duduk. Bagi lelaki. Yajlisu. Kadang-kadang. Okay, yang kedua, terdapat huruf sa sebelum huruf tambahan tadi. Okay, apa maksud sa kat sini? Sa dekat sini membawa maksud akan. Dalam bahasa Arab, kita tak ada perkataan akan yang lain. Ada satu lagi yang saufa tu lagi. Tapi dalam bahasa Arab ada juga keunikan dia. Nak tunjuk akan tu kita tak sa dekat depan fi'lun ni tadi. Daripada yajlisu tu sedang duduk kan. Kalau kita nak kata akan duduk, dia akan duduk, kita pun tambah sa kat depan tu. Yajlisu. Okay, dua-dua ni sama maksudnya. Duduk lah dua-dua ni. Yajlisu sedang duduk, dia sedang duduk. Laki, yajlisu dia akan duduk. Jadi kalau nampak sa kat depan tu, tengoklah betul-betul kalau tu adalah isim lah. Tapi biasanya kalau sa tu kita pun tahu perkataan seterusnya adalah fi'lun. Jadi sa di situ membawa maksud akan. Cara nak buat, nak bina fi'lun mudhari', senang je. Macam mana? Kita akan tambah huruf. Huruf apa? Huruf tadilah alif, nun, ya ataupun ta di hadapan fi'lun madi tadi. Contohnya akala tadi telah makan akan jadi ya'kulu sedang makan. Contoh yang pertama lah untuk huwa. Okay. Apa wazan dia? Apa sifir dia? Tu bau huwa macam mana kita nak tengok hiya, huma, hum semua tu. Macam mana? Jom kita tengok dekat jadual dekat bawah. Dan biasalah tiga pertama lelaki, ni tiga bawah ni perempuan. Semua lelaki ni perempuan. Kata ganti diri yang ketiga untuk dia dan juga mereka. Huwa. Kita akan guna ya alu. Ni maksud dia, lelaki sedang buat. Yaf'alu. Huma yaf'alani. Ada tambahan alif nun. Hum yaf'aluna. Ada tambahan apa? Tambahan waw nun. Ni alif nun, ni tambahan waw nun. Yang pertama tak ada apa-apa tambah kat belakang. Dia dekat depan je tambah ni. Tapi huma dengan hum ada tambahan dekat belakang. Yaf'alani dengan yaf'aluna. Okay, hiya. Huwa kita akan guna ya. Hiya kita akan guna ta. Jadi apa dia hiya? Hiya taf'alu. Huma taf'alani. Nampak tak sama? Dua tambah alif nun juga. Cuma hunna kita tak panggil taf'aluna. Hunna ni dia special sikit. Dia lain sikit. Dan itu kita akan guna wazan
yaf'alna. Walaupun perempuan semua tahu tiba-tiba yaf'alna. Tak tahu macam mana. Alhamdulillah yang memang Allah tetapkan dalam Quran. Hunna tu yaf'alna dia punya wazan. Jadi kita ikutlah yaf'alna. Jadi huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, ya taf'alu, huma taf'alani, hunna yaf'alna. Ya kat depan, nah dekat belakang. Itu untuk dia dan juga mereka dalam bahasa Arab. Untuk kata ganti diri yang kedua, yang merujuk kepada kamu, anta, kamu buat, kamu sedang buat. Macam mana? Dekat yang pertama, anta taf'alu. Nampak? Ya, sama. Taf'alu yang ni sama dengan yang ini. Jadi kita kena tengoklah konteks ayat tu macam mana. Dia sama. Sama rupa dia. Anta taf'alu, hiya pun taf'alu. Antuma taf'alani. Sama juga dengan tadi. Jadi yang ni kita kena tengoklah konteks ayat tu dia merujuk kepada huwa huma, hiya huma ke ataupun anta antuma. Antum taf'aluna, anti ni anti taf'alina. Nampak tak? Antuma taf'alani. Sama macam tadi. Bila ni taf'alani ada 3. Taf'alani. Antunna taf'alna. Okey, taf'alna. Okey. Nampak tak apa tanda anta antum antum punya ni? Tanda dia ada ta di hadapan. Untuk kamu semua dengan kamu ni, semuanya ada ta di hadapan. Cuma yang bezakan mereka lagi adalah penambahan huruf di belakang perkataan fi'lun tu tadi. Kalau macam ni, lelaki kita guna ya, perempuan kita guna ta, cuma berbeza dengan hunna. Tapi kalau anta, semua kat depan ni ta, semuanya ta. Okay, anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna, anti taf'alina, antuma taf'alani, antunna taf'alna. Tu tak? Semua ni sedang lah. Anta kamu sedang buat, kamu berdua sedang buat, kamu semua sedang buat, kamu perempuan sedang buat, antuma kamu berdua sedang buat, kamu semua perempuan sedang buat. Yang last sekali, kata ganti diri yang pertama, iaitu ana dengan nahnu. Macam mana? Kita akan tambahan a dekat depan je. Af'alu dengan naf'alu. Ana af'alu, nahnu naf'alu. Ni pun senang juga nak ingat sebab ana kan ada a kat depan kan. Nahnu dan na kat depan. Jadi senanglah nak ingat. Yang susah sikit, dua ni lah. Ni susah sikit nak ingat. Takut tertukar. Cuma kena ingatlah kita dah belajar kan tanda 2 tambah alif nun. Samalah macam ni. 2 tambah alif nun. Tanda jamak tambah waw nun. Sama juga yang ni. InsyaAllah tak tertukar lah. InsyaAllah. Okey. Jom kita test lagi sekali. Guna perkataan jalasa. Okey. Huwa. Jadi yajlisu. 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 Itu huwa. Okay, huma apa dia? Yaf'alani jadi daripada perkataan jalasa. Duduk. Huma apa dia? Yajlisani. Hum. Yajlisuna. Hiya. Tajlisu. Huma. Tajlisani. Betul. Hunna. Yajlisna. Yajlisna. Bagus. Tu. Wahuma hum hiya huma anta. Hunna. Anta antum antum. Anta apa dia? Terus ingat. Anta kena ta. Anta ta kat depan. Jadi daripada yajlisu jadi tajlisu. Tu jadi ta. Tadi ya dengan ta kan dia tu di ta. Tajlisu. Antuma tajlisani. Antum tajlisuna. Anti taf'alina kena jadi tajlisina. Antuma tajlisani sama macam tadi. Antuna tajlisna. Okay, antuna tajlisna. Tajlisna. Bukan tajlisani. Tajlisna. Sa tu kita matikan. Tajlisna. Okay, ana ajlisu, nahnu najlisu. Okay, bagus. Semua tu maksud duduk lah tu. Semua sedang duduk. Jadi kalau kita guna untuk 2 orang perempuan, kita akan guna yaf'alani lah. 2 orang perempuan sedang duduk. Kita akan guna huma yajlisani. Okay, kalau huma tajlisani. Kita akan ambil ni lah 2 orang perempuan. Kalau 2 orang lelaki, huma yajlisani. Tentulah.
Kalau kamu ni. Begitulah. Jadi macam mana nak hafal satu-satu. Huwa yaf'alu, ma yaf'alani, hum yaf'aluna, hiya taf'alu. Tapi hafal satu-satu macam ni lah. Jangan hafal yang gini je. Saya tak nak tahu hafal macam tu. Saya tak nak hafal ni je. Setengah student dia hafal macam ni je. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Tak nak macam tu. Sebab kita masih dalam peringkat belajar. Jadi kita hafal satu-satu. Macam mana? Wa yaf'aluhu, ma yaf'alani, hum yaf'aluna. Okey, nanti bila dah betul-betul hafal je, barulah kita nak recall balik ke, barulah kita recall macam ni je. Tapi nak hafal mula-mula ni, hafal dua-dua. Okey, seterusnya, misal yang seterusnya, contoh ayat. Wa yajlisu, untuk dia sedang duduk lelaki seorang. Huma yajlisani, mereka berdua lelaki sedang duduk. Ya tanamu, dia perempuan sedang tidur. Hunna yanamna, mereka semua perempuan sedang tidur. Antum tamshuna, kamu semua lelaki sedang berjalan. Anti tamshina, kamu perempuan sedang berjalan. Ini pun samalah. Tak ni tamshina, kamu perempuan seorang lah sedang berjalan. Apa tak ni contohlah, contoh ayat ringkas. Okay. Anak aku, saya sedang berdiri. Nahnu, nakum, kami sedang berdiri. Begitulah fi'lul madi dan fi'lul mudhari'. Ustazah, tadi kan Ustazah kata jalasa tu kan. Lepas tu bila Ustazah dari fi'il madi ke fi'il mudhari, Ustazah kata Jadi apa? itu kan. Isu. Macam mana Ustazah tahu benda tu? Itu memang kena hafal Tu kena hafal, tu kena banyakkan vocab lah. Dia kadang-kadang tu baris tu dia berubah untuk perkataan tu. Ada yang macam katabah, kalau katabah kita akan guna yang sama, yang fa'ala, yaf'alu tu. Katabah pun beza. Katabah kan dia yaktubu. Dekat ta tu pula dia baris, ta tu pula dia berbaris depan. Jadi dia ada beza lah sikit bergantung kepada perkataan tu. Jadi kena banyakkan membaca, insyaAllah bolehlah tahu. Tapi penambahan huruf dia sama. Cuma baris untuk huruf yang kedua tu kadang-kadang berbeza bergantung pada perkataan. Boleh je nak guna pun tak apa, nak buang pun tak apa dalam ayat tu huwa jalasa. Tapi untuk perkataan yang macam sama, yang repetasi tu, contohnya untuk antuma, anti, huma, antuma dengan hiya, anta dengan hiya tu kita kena sebutlah dia punya hiya ataupun anta tu. Sebab tu menggunakan perkataan yang sama. Itu kalau kita buat ayat taf'alu, tajlisu, fil, tajlisu ala kursi. Okey. Tajlisu tu boleh membawa dua maksud. Sama ada hiya, wujud pada hiya ataupun anta. Jadi sebabnya kita kena bagi tahulah siapa tajlisu tu. Hiya, tajlisu ala kursi. Gitu. Tapi untuk yang tak ada repetasi tadi, contoh macam yaf'alu, yaf'alna, itu tak apa untuk kita buang dia punya domain kat depan tu. Ataupun objek dia kita boleh buang. Subjek dia kita boleh buang. Pembuat dia kita boleh buang. Tak ada masalah. Yang domain tadi dia boleh ubah dari segi bentuk nama. Contohnya hiya. Tulis kat nama Fatimah. Fatimah tajlisu contohnya. Itu. Contohlah Fatimah tajlisu. Cuma untuk anta, antuma, antum tu tak boleh tukar nama. Sebab yang tu memang yang kita sedang bercakap dengan orang tu lah. Kalau kita tak nama, dia dah jadi kata ganti diri ketiga dah. Dia bukan jadi kata ganti diri yang kedua. Al-fi'lu, al-amru ataupun fi'il amam. Apa maksud amar? Amar membawa maksud perintah ataupun suruhan. Jadi dalam bahasa Arab kita guna kata kerja lain untuk buat ayat suruhan ataupun ayat arahan. Contoh kita nak suruh orang duduk, kita akan guna istilah lain. Kalau bahasa Melayu kita ada tambahan perkataan lah dekat belakang kan, duduklah. Samalah juga macam bahasa Arab, dia ada penambahan perkataan untuk menunjukkan perkataan tu dalam bentuk arahan ataupun suruhan. Apa dia? Yang pertama tanda dia ada alif dekat hadapan. Itu pertama. Dan yang kedua, dia berbaris sukun di hujung perkataan. Contoh perkataan duduk tadi. Jadi akan ada jalasa tu, letak alif kat depan, sin dekat belakang tu matikan. Jadi dah ijlis. Contoh. Jadi contoh nak buatnya ni cara yang biasalah. Gantikan huruf mudhari' tadi dengan huruf alif. Contoh huruf mudhari' kita yaftahu untuk huwa. Jadi untuk anta kita akan guna iftah. Kemudian sukunnya di hujungnya.
Untuk fi'lun amar, dia berbeza dengan fi'lun madi dan fi'lun mudhari' sebab dia hanya ada kata ganti diri yang kedua. Sebab apa? Sebab kita nak bagi arahan, mestilah orang yang berada dekat depan kita sahaja. Pernahkah kita bagi arahan untuk diri kita sendiri? Tak ada yang jarang berlaku lah kan? Tak kat diri sendiri. Yang Nani buat ni contoh. Tak adalah. Biasanya memang arahan ni kita akan bagi arahan dekat orang yang berada di hadapan kita. Contohnya siapa? Kata ganti diri yang kedua iaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. 6 ni sahaja. Okey. Wahia semua tu tak ada. Ada 6 ni sahaja. Contohnya kalau kita nak bagi arahan dekat seorang lelaki yang berada di hadapan kita. Jadi kata ganti diri dia adalah anta. Kalau perempuan yang berada di hadapan kita, kata ganti diri dia apa? Anti. Begitu juga dengan yang lain. Antuma, antum dengan antuna. Okay, ini mesti orang yang kita boleh bercakap lah. Mesti kita bagi arahan kepada orang yang kita boleh bagi arahan. Takkan kita nak bagi arahan kepada orang yang tak ada dekat kita. Jadi untuk fi'lun amar hanya ada 6 ni sahaja. Okay, apa wazan dia? Apa tasrif dia? Apa formula dia? Okay, untuk anta kita akan guna if'al. Okay, baris depan dia tukar kepada alif, tambah alif, baris di bawah dan akhir sekali kita matikan if'al. Kalau antuma dua orang lelaki, kita nak bagi arahan dekat dua orang lelaki. If'ala. Kalau ramai, 3 dan lebih kepada antum, if'alu. Kalau anti macam mana? Anti kita tambah ya kat belakang tu. Kita tak matikanlah lam tu. Kita akan tambah ya dekat belakang tu. Akan jadi if'ali. Jadi kat sini, yang anti ni kena panjang sikit lah. Sebut huruf terakhir tu. If'ali. 2 harakat. Kalau antuma sama macam antuma. If'ala. Kalau antuna, if'alna. Ada sesetengah perkataan baris depan tu dia jadi dhammah. Alif tu. Tadi saya kata tak semualah perkataan fi'lun. Bila jadi amar, dia jadi baris bawah. Yang alif, tambahan alif depan tu. Tapi kebanyakan dia baris bawah. Contohnya perkataan kataba. Bila kita nak suruh orang tu tulis, kita tak kata iktub. Kita kata apa? Uktub. Untuk kataba. Okey. Uktub. Bila huruf yang kedua tu, huruf ta tu, kataba, huruf kedua ta tu kan baris depan, maka dia punya alif kat depan tu pun akan ikut baris tu juga. Uktub. Uktub, ukhruj, keluarlah. Kita akan guna u lah. Ada setengah u, ada setengah alif. Pada bawah kasrah. Bergantung kepada huruf ketiga. Huruf kedua, fi'lun yang kata dasar tu. Okey. Nanti tak apa kalau kita jumpa perkataan tu kita akan tahulah. Tapi kebanyakan dia baris di bawah. Biasanya kat depan memang kita tak bariskan. Kita akan jadikannya sebagai alif wasal lah. Tapi contoh contoh. Okey, contoh perkataan kataba. Kataba tulis. Kataba kalau fi'lun mudhari' dia kataba. Dia fi'lun madi kataba biasa macam tu. Kataba, katabu, katabat, katabata sampai habis lah. Sama macam fa'ala. Tapi bila dia jadi mudhari', dia tak jadi yaf'alu kan. Dia tak jadi yaktabu. Dia jadi apa? Ya, saya kata tadi bergantung kepada perkataan. Ada perkataan yang memang betul-betul yaf'alu. Ada perkataan dia berubah dekat baris yang dekat huruf tengah. Jadi yaktubu. Dalam bahasa Arab yaktubu. Okey. Dan kita belajar tadi bila dia tukar kepada fi'lun amar, ya ni kita tukar kepada alif. Jadi apa dia dalam bahasa Arab? Ejak dia macam ni. Alif, kataba. Tapi bukan iktib tak. Tapi dia akan jadi uktubu. Kita ikut juga yang ni. Kita ikut semua ni. Uktubum. Tapi masih lagi guna sifar yang sama. Ada tambahan alif. Uktubum pula uktub. Silap uktub. Masih lagi guna apa tadi tu? Tambahan alif di hadapan. Dan di hujungnya ba berbaris sukun. Ba berbaris sukun. Uktub. Okey. Ini contoh. Contoh yang kedua. Jalasa. Jalasa adalah fi'lun madi. Biasa je. Jalasa, jalasu, jalasat, jalasata. Sampai habislah. Jalasa. Bila ditukar kepada mudhari', dia akan tambahan ya dekat depan sahaja. Ya je tambah kat depan. Cuma berubah baris. Apa yang baris yang berubah tu? Dia akan jadi yaj, li, su. Yaj, li, su. Bila jadi amar, ya ni tadi akan tukar kepada alif, lam, sa. Sa ni berbaris dhammah.
Dommah besar tu akan tukar kepada berbaris sukun mati. Jim kekalkan baris mati. Lam pun kekalkan baris di bawah. Jadilah ijlis. Alif kat depan ni dia akan ikut huruf yang ketiga ni lah. Huruf ketiga ni berbaris di bawah ataupun huruf tengah ni berbaris di bawah, maka kat depan ni pun berbaris di bawah. Jadilah ijlis. Tapi dalam tulisan bahasa Arab, alif ni kita tak bariskan. Kita panggil sebagai alif wasal, alif yang tak berbaris. Tapi kalau nak berbaris untuk senang kita nak ingat, silakanlah, tak ada masalah. Okey. Cuma alif kat depan ni kita panggil sebagai alif wasal. Tak ada fathah, setahu saya tak ada lagi lah baris atas kalau tak silap saya. Tak ada lah baris depan yang baris di bawah saja. Kalau saya jumpa baris atas saya akan cuba share. Tapi kebanyakannya berbaris di bawah lah yang kat depan ni. Tapi kalau jumpa baris depan tu jangan pelik, memang ada. Okey. Jadi kita akan ubah mengikut mudhari' dia. Jangan tengok madi. Kalau fi'il madi, lam ni baris atas, jim ni baris atas kan. Tak, kita ikut yang mudhari' ni barulah kita ubah. Itu cara dia. Okey. Itu contoh. Jadi, kalau kita nak bagi arahan kat orang seduduk, kita kata ijlis lah. Contoh ayat. Ya Muhammad. Seorang lelaki anta. Ijlis. Duduklah. Ataupun dua orang Muhammad. Ya Muhammadan. Ijlisa. Kalau tiga orang. Ya Muhammadun. Ijlisu. Kalau perempuan untuk anti. Ya talibatu. Ijlisi. Si itu panjang sikit bunyi. Ijlisi. Kalau untuk antuma, dua orang perempuan nak sama macam ni lah. Ijlisa. Kalau tiga orang perempuan dah ramai, ya talibat ijlisna. Fi'il mudhari' dan juga fi'ilun madi. Fi'ilun madi ialah perbuatan, kata kerja ataupun perbuatan yang telah dilakukan atau telah berlaku. Jadi fi'ilun madi ni kita dah belajar ada penambahan huruf di belakang perkataan fi'lun tadi. Contohnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, sampailah fa'antu, fa'alna. Jadi kita kena hafal lah ni tasrif dia ataupun wazan yang kita dah belajar. Jadi fi'lun madi itu adalah perbuatan yang telah berlaku. Kemudian kita belajar lagi satu lagi fi'lun minggu lepas yang bertajuk fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' ini adalah fi'lun ataupun perbuatan yang sedang berlaku ataupun perbuatan yang akan berlaku. Jadi untuk perbuatan yang akan berlaku, kita juga akan menggunakan fi'lun mudhari', bukan fi'lun madi. Salah satu tanda fi'lun mudhari' ni, dia ada penambahan huruf di depan perkataan fi'lun. Apa dia huruf dia? Ta, ya, nun dan juga alif di hadapan perkataan itu sendiri. Perkataan kata kerja itu sendiri. Jadi kalau ada tambahan sa lagi sebelum kata kerja tu, sa dalam perkataan tu membawa maksud akan. Jadi kita dah belajar dah semua ni. Contohnya huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna, hiya taf'alu, sampailah ana nahnu, ana af'alu, nahnu naf'alu. Jadi untuk kata kerja kita akan gunalah formulanya untuk perkataan, untuk perbuatan yang sedang berlaku. Cumanya tak semua perkataan yang betul-betul ikut formula ni. Ada beberapa perkataan kata kerja, huruf kedua dia mungkin berubah baris. Contoh kita dah belajar semalam perkataan jalasa kan. Dia tak jadi yajlasu, dia jadi yajlisu. Li tu iaitu huruf ain ataupun huruf yang kedua tu berubah baris. Macam tu juga ada beberapa huruf lain lagi lah. Cuma penambahan huruf dia tak berubah, sama je. Ada ya kat depan. Cuma huruf yang kedua mungkin berubah mengikut perkataan tu lah. Jadi macam mana kita nak tahu? Kita kena banyakkan pembacaan. Banyak membaca, banyak mendengar, maka kita akan tahulah perkataan tu jadi macam mana bila dia dalam keadaan fi'lun mudhari' ataupun fi'lun madi. Jadi beza fi'lun madi dengan fi'lun mudhari'. Fi'lun madi ada penambahan huruf di belakang saja. Manakala fi'lun mudhari' ada penambahan huruf di depan dan juga ada yang di belakang. Huma dengan hum ni ada tambahan huruf lagi di belakang. Okey, tajuk kita hari ini kita panggil sebagai fi'lun amar. Maksud amar ni adalah arahan, perintah, suruhan. Macam kita dalam bahasa Melayu, kalau kita nak bagi arahan dekat orang, kita akan letak LAH dekat belakang kata kerja tu. Contoh kita nak suruh orang masuk rumah kita, kita kata masuklah, mari masuklah, ataupun tambahan mari dekat di hadapan perkataan. Okey, sebab kita nak jemput kan. Dalam bahasa Inggeris, kita akan tambah please dekat depan. Please sit. Contoh, tolong duduk, sini duduk. Ada tambahan dia. Sama juga macam fi'lun amar. Dalam bahasa Arab, kita ada tambahan huruf ataupun perubahan fi'lun tu tadi yang menunjukkan dia adalah fi'lun amar.
Apa tanda dia? Yang pertama, tanda dia ada alif di hadapan. Mesti ada alif di hadapan. Tu kata fi'il amar. Dia tak ada ta ke ya ke nun ke sa ke tak. Dia ada alif je huruf dia di hadapan. Dan last sekali, berbaris sukun di hujungnya. Cara kita nak bina, kita kena bina daripada fi'lun mudhari'. Bukan daripada fi'lun madi. Daripada fi'lun mudhari'. Contohnya, yaftahu. Ya ni kita akan ubah kepada alif. Ha kat belakang ni kita akan matikan dia. Jadilah iftah. Macam tu. Okey. Iftah. Okay, iftah ni untuk satu lah, untuk satu lelaki. Tu cara je kena tengok daripada fi'lun mudhari'. Sebab kita kena kekalkan dua huruf ni. Huruf fa dengan ta ataupun huruf fa dengan ain tu kita kena kekalkan dia punya baris. Kalau ta ni baris bawah, bawah lah jadi. Kalau ta ni baris depan, depan lah dia. Contoh. Dalam bahasa Arab, fi'lun amar ni memang akan ada untuk kata ganti diri yang kedua sahaja. Okey, kenapa? Kenapa? Sebab kalau kita nak bagi arahan dekat seseorang, kita mestilah bagi arahan kepada orang yang berada di hadapan kita. Maksudnya kita tahu kita nak bagi arahan tu dekat siapa. Bukan nak kata kita bagi arahan tu ikut suka je, tak. Okay? Jadi kata ganti diri yang kedua sahaja ada untuk fi'lun amar. Jadi ada 6 ni je lah. Untuk huwa, huma, hum sampai hunna tak ada. Anak nahnu pun tak ada. Yang ada 6 ni saja. Untuk orang yang kat depan kita lah, orang yang kita sedang bercakap dengan dia. Okay, contoh yang pertama, anta. Tak akan guna fi'lun wazan dia if'al. Seorang lelaki lah. Antuma if'ala. Antum if'alu. Anti if'ali. Antuma if'ala. Antunna if'alna. Jadi contoh ayat kalau untuk satu lelaki anta. Contoh nama dia Muhammad. Ya Muhammad ijlis. Ataupun kalau untuk dua orang, ya Muhammadani ijlisa. Untuk ramai, ya Muhammadun ijlisu. Untuk perempuan pula, ya Fatimah ijlisi. Kalau orang perempuan, ya Talibatani ijlisa. Ataupun untuk ramai, ya Talibat, ya Muslimat ijlisna. Ini contoh ayat lah, contoh ayat yang mudah. Jadi, kalau untuk memberi arahan ni, memang kita kena beri arahan kepada orang yang ada kat depan kita sahaja. Okey? Huruf alif tu memang kita bariskan dia sebab dia dipanggil sebagai huruf wasal. Alif wasal. Alif yang tak berbaris. Tapi kalau nak mudah, puan-puan tuan-tuan bariskanlah ni semua baris bawah. Jadi inilah tiga fi'lun yang kita akan guna untuk buat ayat, akan guna untuk bercakap. Okey, fi'lun madi, fi'lun mudhari' dan juga fi'lun amar. Jadi jangan tertukarlah. Cuba hafal. Kalau boleh cuba hafal semua. Anta af'al, antuma af'ala sampai antuna af'alna untuk fi'lun amar, untuk fi'lun mudhari', huwa yaf'alu, huma yaf'alani sampailah nahnu naf'alu. Begitu juga untuk fi'lun madi, wa fa'ala huma fa'ala sampailah ana af'altu nahnu fa'alna. Banyak, memang banyak, tapi boleh je untuk kita hafal. Tak ada masalah pun. Slow-slow boleh je hafal. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share di bawah ya.